The White Tiger ialah sebuah filem yang ditayangkan di Netflix pada tarikh 13 Januari 2021. Filem ini diarahkan oleh Ramin Bahrani. Filem ini merupakan adaptasi daripada novel New York Times bestseller yang berjudul The White Tiger. Novel The White Tiger ialah hasil tulisan Aravind Adiga dan novel ini merupakan novel pertama penulisannya yang dikeluarkan. When I first saw him, I knew then this was the master for me. I want to be a driver for your son. Hey, I'm Ashok. Hey, don't do that. Hey, driver! I'm Pinky. Nice to meet you. Balram, have you ever seen a computer? We had many of them in the village with the goats. The goats are pretty advanced to use computer. Okay, now you're being a jerk. I didn't like the way he had spoken about me. Since I was a boy, the desire to be a servant had been hammered into my skull. I, Balram Halwai, I drove the car. I was alone in the car. They made me sign that confession. Why would you kick him? Why would you hit him like that? You're my driver! I want to break free. I want to break free. They had plans. I had plans too. I want to break free from your lies. You're so satisfied on me. I would have to become the creature that gets born only once every generation. The White Tiger. That's what I call myself these days. I'm just one who has woken up while the rest of you are still sleeping. Meneroka konflik pembahagian kelas di India pada zaman globalisasi yang pesat ini. Kisah ini menceritakan tentang kebangkitan seorang lelaki yang berjaya untuk mengatasi masalah kemiskinan yang menimpa dirinya sejak dari kecil. Balram Halwai merupakan protagonis di dalam cerita The White Tiger. Balram merupakan seorang yang pandai, akan tetapi beliau tidak berjaya menamatkan persekolahan disebabkan kemiskinan yang melanda keluarga mereka. Selepas berhenti daripada sekolah, beliau dan abangnya bekerja di kedai teh. Beliau bekerja di kedai itu sebagai seorang pemukul arang. Pada satu hari, Ashok dan keluarganya datang ke kampung untuk mengutip hasil kutipan daripada orang kampung. Pada masa itu, Balram menampak Ashok dan ia merasakan inilah peluangnya untuk menangani masalah kemiskinan. Pada masa yang sama, Ashok sedang mencari seorang pemandu. Jadi, ini membuka peluang kepada Balram untuk menjadi pekerja kepada Ashok. Balram meminta duit daripada neneknya untuk membuat lesen kereta. Pada awalnya, neneknya tidak membenarkan Balram untuk membuat lesen kereta. Akan tetapi, setelah dipujuk oleh Balram, neneknya memberi wang itu dan Balram terus membuat lesen kereta. Setelah mendapat lesen kereta, Balram terus pergi ke rumah keluarga Ashok. Balram telah meminta kerja menjadi seorang pemandu di rumah Ashok. Pada awalnya, permintaan untuk bekerja dengan Ashok ditolak.
Akan tetapi hasil pujukan Bahram dapat bekerja dengan Ashok sebagai pemandu kereta. Tugas Bahram di rumah itu bukan hanya sebagai pemandu kereta, akan tetapi Bahram membuat bermacam-macam kerja seperti mengurut, mengemas karpet, mencuci karpet dan sebagainya. Walaupun banyak kerja yang dibuat oleh Bahram tidak pernah mengeluh, akan tetapi terus tetap bekerja dengan sebaik mungkin. Hal ini kerana ia memerlukan duit daripada kerjanya untuk dihantar pulang kepada keluarganya di kampung. Di rumah Ashok, Bahram bekerja sebagai pemandu kedua bagi keluarga itu. Terdapat pemandu pertama yang selalu digunakan oleh keluarga itu untuk menghantar ataupun memandu kereta mereka. Bahram merasa agak sedikit cemburu dengan pemandu pertama kerana pemandu pertama mendapat kelebihan yang Bahram tidak dapat merasai. Bahram telah membuat pemerhatian terhadap pemandu pertama itu dan ia berasa curiga dengan pemandu pertama itu kerana pemandu pertama itu sering keluar di awal pagi dan ada masa-masa pemandu pertama itu keluar. Pada suatu hari, Bahram mengikuti pemandu pertama itu dan akhirnya menemui apa yang disembunyikan oleh pemandu pertama. Pemandu pertama itu merupakan seorang Muslim dan keluarga Ashok tidak berapa suka dengan orang Muslim. Pada suatu hari, keluarga Ashok mempunyai masalah dan mereka perlu memandu ke Delhi untuk menyelesaikan masalah yang menimpa itu. Pada ketika itu, Bahram telah mengugut pemandu pertama kerana pemandu pertama merupakan orang yang perlu menghantar keluarga Ashok ke Delhi. Akan tetapi, Bahram mengugut untuk membongkarkan bahawa pemandu itu ialah seorang Muslim. Kerana takut akan ugutan yang diterima daripada Bahram, pemandu pertama telah mengambil keputusan untuk berhenti bekerja sebagai pemandu dan Bahram menjadi pemandu pertama untuk keluarga itu. Setelah bekerja dengan keluarga Ashok, beliau mendapati bahawa keluarga itu memperolehi keuntungan dengan menyogok ahli-ahli politik. Pada malam hari jadi Puan Pinky, ada seorang budak menjual sesuatu di tepi jalan ketika lampu merah sedang menyala. Pada ketika itu, Puan Pinky sedang bercakap dengan budak itu. Pada masa yang sama, Bahram memarahi budak itu kerana telah mengacau tuannya. Jadi, akibat memarahi budak itu, Bahram dimarahi oleh Puan Pinky kerana Puan Pinky merasakan perbuatan yang dilakukan oleh Bahram itu adalah tidak sopan. Selepas memarahi Bahram, Puan Pinky menyuruh Bahram turun dari kereta. Kemudian Puan Pinky membawa kereta itu pergi. Lepas itu, Bahram merasa agak kecewa kerana telah mengecewakan tuannya. Jadi Bahram merasa sedih sambil dia duduk di tepi jalan. Tidak beberapa lama kemudian, Puan Pinky dan Ashok datang kembali. Mereka datang dengan keadaan ketawa dan mengatakan bahawa mereka tidak akan tinggalkan Bahram di tepi jalan begitu saja. Kemudian Puan Pinky terus memandu kereta itu dengan keadaannya yang malu. Cara memandu beliau agak tidak betul dan menyebabkan hampir diorang mengalami kemalangan. Ketika sedang memandu, Puan Pinky telah melanggar seorang budak dan lepas melanggar, beliau merasa takut. Pada keesokan harinya, keluarga Ashok telah datang ke Delhi ke rumah Ashok dan beliau telah meminta Bahram untuk bertanggungjawab ke atas pelanggaran yang dilakukan. Bahram seorang pekerja yang patuh, hanya mengikut saja apa yang disuruh oleh tuannya.
dengan tanpa ada sebarang pencegahan, beliau menerima bahawa dan menandatangani borang yang disediakan bahawa beliaulah yang bertanggungjawab ke atas pelanggaran budak itu. Kemudian, keluarga Ashok meminta Bahram untuk tunggu di luar rumah. Apabila keluar dari rumah, Bahram merasa sangat stres dan rasa sangat marah. Selepas beberapa hari, Bahram mendapat berita gembira bahawa tiada report polis yang dibuat tentang kematian budak itu. Jadi, Bahram tidak perlu bertanggungjawab atas kematian budak itu. Selepas mendapat berita gembira itu, Bahram merasa gembira dan menangis di kaki tuannya. Kemudian, tuannya menyepak dan menyuruhnya berhenti menangis. Perkara ini tidak disukai oleh Puan Pinky kerana ia agak tidak sopan. Jadi Puan Pinky memarahi ayah mertuanya kerana perbuatan ayah mertuanya yang kurang sopan itu. Perbuatan Puan Pinky yang membela Bahram sangat dimarahi oleh ayah mertuanya. Kemudian Puan Pinky merasa bahawa dirinya tidak berguna bagi keluarga itu. Pada malam hari, Puan Pinky telah bertekad untuk lari dari rumah dan meminta Bahram untuk menghantarnya ke airport. Lepas sampai di airport, Puan Pinky memberikan sedikit wang kepada Bahram untuk Bahram keluar daripada keluarga itu dan memulakan hidup baru. Selepas beberapa ketika bekerja bersama Ashok, Bahram telah mula belajar menipu daripada rakan-rakan pemandu yang lain. Bahram telah menipu Ashok dengan meminta wang penyelenggaraan, padahal tiada penyelenggaraan pun yang diperlukan untuk menyelenggara kereta mereka. Pada masa yang sama juga, Bahram telah menggunakan kereta Ashok untuk dijadikan sebagai taksi. Ashok tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Bahram. Jadi Bahram meneruskan kerjanya untuk mengutip wang tambahan tanpa diketahui oleh keluarga itu. Pada suatu hari, Bahram melihat bahawa Ashok sedang bercakap dengan abangnya. Kerana Bahram mampu membaca bibir ketika bercakap, dia mendapati bahawa abangnya suruh Ashok mencari pemandu yang baru untuk menggantikan Bahram. Pada suatu hari, anak menakan Bahram datang dari kampung kerana dihantar oleh nenek Bahram. Anak menakannya membawa berita bahawa neneknya menyuruh Bahram balik kerana Bahram akan dikahwinkan dengan seorang gadis daripada kampung mereka. Jika Bahram tidak balik, maka neneknya akan menghantar gadis itu ke bandar untuk menjadi isteri Bahram. Selepas mendapat berita itu, Bahram menjadi marah, kemudian menampar anak menakannya itu. Pada keesokan harinya, Bahram meminta cuti daripada Ashok kerana anak menakannya datang. Ketika diberikan cuti, Bahram mendapati bahawa Ashok telah menjumpa pengganti Bahram. Selepas mendapat tahu bahawa Ashok telah menjumpa pengganti Bahram, Bahram telah mengambil keputusan untuk membunuh Ashok. Move back to New York You be going, sir? and pretend to be someone I'm not. It's my country after all. You know, there is a story, sir, about a cunning Brahmin trying to trick the Buddha. The Brahmin asks, "Master, do you consider yourself man or God?" To which the Buddha smiles and says, "Neither. I am just one who has woken up while the rest of you are still sleeping."
wrong with the wheel, sir? Just give me a minute, sir. I'll go check. What happened? Something off with the wheel, sir. Selepas Bahram membunuh Ashur, Bahram melarikan diri ke Bangalore dan memulakan kehidupan baru di sana. Di Bangalore, Bahram telah membuka syarikat yang diberi nama The White Tiger Driver. Syarikat ini menjalankan servis pemandu kereta. Untuk pekerja-pekerja syarikat ini, beliau memastikan bahawa pekerja-pekerja beliau tidak menghadapi apa yang telah beliau hadapi ketika dahulu. Cerita ini banyak memberi motivasi kepada kita untuk berusaha dalam mengubah hidup kita, seperti Bahram yang berusaha mengubah hidupnya, seperti beliau memujuk neneknya untuk memberi uang supaya ia mempunyai lesen memandu agar dapat bekerja dengan keluarga Ashur. Pengajaran kedua yang kita dapat perolehi ialah kita mestilah bekerja dengan tekun dan rajin dalam melakukan kerja. Walaupun cerita ini mengajar, ada juga unsur-unsur negatif. Jadi janganlah kita mengambil unsur negatif itu dan terapkan dalam diri. Akan tetapi kita ambillah unsur sebaliknya daripada unsur negatif itu. Sebagai contoh, janganlah kita mencontohi Bahram yang mengubur rakan sekerjanya. Dan yang kedua, janganlah kita menjadi seperti keluarga Ashur yang selalu menyeksa pekerja-pekerja mereka. Selain itu juga, kita janganlah melarikan diri dan haruslah bertanggungjawab terhadap sesuatu yang kita telah lakukan, seperti Puan Pinky yang melarikan diri selepas melanggar seorang budak. Kita juga tidak boleh menyalahgunakan kekayaan yang kita perolehi dengan memberi sumpukan kepada pihak-pihak berkuasa, dan kepada pihak-pihak berkuasa juga janganlah terima sumpukan yang diberi oleh orang. Selain itu juga kita janganlah menyalahgunakan barang orang lain tanpa kebenaran, seperti Bahram menggunakan kereta tuannya untuk membuat taksi, dan juga Bahram juga menipu tuannya. Janganlah kita contohkan seperti itu. Selain itu juga, kita janganlah tiru perbuatan Bahram dengan membunuh tuannya, kerana perbuatan membunuh itu amatlah berat hukumannya di dunia ini. Kerana apabila kita membunuh seorang, kita akan dikenakan hukuman gantung